Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bab 4. Dalam bab 4, kamu kena tahu kata kunci utama dalam bab 4. Yang pertama, Yang pertama ialah teknologi hijau. Okay, teknologi hijau. Okay, yang pertama ialah teknologi hijau, yang kedua isu sosio-saintifik dan yang ketiga adalah aplikasi teknologi hijau. Okey. Okey, untuk menjimatkan masa kita terus tengok muka surat 52 dan kita fokus pada konsep teknologi hijau. Okey. Konsep teknologi hijau, tengok kotak warna kuning. Teknologi hijau ialah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif aktiviti manusia. Secara mudahnya, konsep teknologi hijau ialah apa juga usaha sama ada dalam bentuk produk, peralatan, sistem atau inisiatif itu sendiri yang tujuan dia untuk memelihara alam sekitar, menjaga alam sekitar dan juga untuk mengurangkan apa-apa kesan akibat aktiviti manusia, kesan terhadap alam akibat daripada aktiviti manusia. Okey, kenapa teknologi hijau penting? Kita tengok tajuk kepentingan. Okey, yang pertama, teknologi hijau ni dapat mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Okey, yang kedua dapat mengurangkan pengeluaran karbon. Kalau karbon banyak dikeluarkan, bumi akan cepat panas dan menyebabkan pemanasan global. Jadi kita kena ada usaha untuk mengurangkan pengeluaran karbon. Okey, yang ketiga, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia. Jadi kalau alam sekitar kita tak bersih, tercemar, dia akan menyebabkan masalah kesihatan dan kehidupan manusia akan terganggu. Okey, yang keempat ialah menjimatkan penggunaan sumber tenaga asli negara dengan menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Jadi kita harus cari inisiatif untuk menggunakan sumber tenaga boleh baharu berbanding menggunakan sumber asli. Okey, sebab tenaga boleh baharu ni dia sentiasa ada untuk kita. Okey. Okey, kalau tengok contoh kat bawah ni, kenderaan tenaga solar digunakan bagi mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Okey, yang gambar kedua ni, sumber tenaga boleh baharu digunakan bagi menjana tenaga. Okey, kalau tengok gambar, digunakan panel solar dan juga kincir angin untuk menjana tenaga elektrik. Okey, seterusnya. Okey, negara kita Malaysia sendiri ada dasar, kita sendiri mempunyai dasar teknologi hijau kebangsaan. Kita ada 4 tonggak utama ataupun 4 tumpuan utama dalam dasar teknologi hijau, fokus yang diberi. Okay? Yang pertama, tenaga, dari segi tenaga. Dalam dasar teknologi hijau ni difokuskan terhadap tenaga. Okey, mempromosikan kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan tenaga. Yang kedua, fokus kepada alam sekitar. Okey, meminimumkan kesan negatif dan memelihara alam sekitar. Fokus ketiga terhadap ekonomi, menambahkan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Yang keempat, fokus kepada sosial, meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Okey, seterusnya kita ada sektor dalam teknologi hijau, ada 7 sektor semua. Okey, sektor yang pertama ialah sektor tenaga. Sektor tenaga memfokuskan penggunaan tenaga alternatif yang lebih bersih, bebas karbon serta dapat menggantikan penggunaan bahan api fosil.
Antara contoh tenaga alternatif ialah tenaga boleh baharu seperti hidroelektrik, solar dan angin. Okey, seterusnya sektor pertanian dan perhutanan. Okey, sektor yang mementingkan teknologi hijau perlu menitik beratkan 4 tonggak utama tu ialah sektor pertanian dan perhutanan. Seterusnya sektor pengangkutan. Okey. Seterusnya sektor pengurusan sisa dan air sisa. Apa maksud sisa dan air sisa? Fokus kepada usaha untuk meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran dengan cara mengolah sisa atau air sisa menjadi satu yang baharu seperti baja kompos. Okey, sisa ni ialah bahan buangan domestik, contohnya sampah sarap yang hari-hari kita buang. Dan air sisa ialah air hasil kerja-kerja seharian tu lah. Okey. Okey, sektor bangunan juga menitik beratkan teknologi hijau. Sebab apa? Nak buat bangunan perlulah menitik beratkan pelbagai aspek supaya alam sekitar kita terpelihara. Okey. Dari segi bahan binaan, lepas tu kesan selepas pembinaan. Okey. Seterusnya sektor perindustrian dan pembuatan, dan akhir sekali sektor teknologi maklumat dan komunikasi. Okey.